Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisan bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan IJK Madrasah Muslimin Muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai menunaikan solat maghrib berjamaah, maka dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Siapa duduk di dalam majlis ilmu, ibaratkan dia duduk di taman-taman syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ya, dan begitu juga antara menunggu satu waktu ke satu waktu diistilahkan taqarrub ilallah, iaitu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan duduk dalam majlis ilmu, iaitu dalam taman syurga, maka doanya Allah kabulkan, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebelum kita meneruskan kuliah kita yang berpandukan kitab indahnya solat berjamaah pada hari ini, mari kita membaca Ummul Quran dan yang kita hadiahkan kepada junior besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita ini yang telah meninggal dunia, insya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita hari ini muka surat 187. Ya. Kuliah kita yang terakhir 21 bulan 7 di muka 186. Makmum tidak mengetahui imam sujud tilawah. Ya, dan sekarang kita berajuk bacaan ayat sajadah dalam solat dan waktu yang dilarang melakukannya. Ya, bukan semestinya. Bermakna dalam Al-Quran ada tempat yang kita mengharuskan untuk sujud sajadah, iaitu ada berapa tempat? Ada 15 tempat, ya, ada 15 tempat dalam Al-Quran sebagaimana yang bertanda, ya, sejadah tu, maka kat situ kita disunatkan untuk bersujud, ya. Tetapi andainya kita dalam bacaan tu ada untuk sujud sajadah, maksudnya bermakna sujud sajadah ini khusus saja ialah ada surah As-Sajadah saja. Tetapi yang lain-lain itu ada kalanya makruh, ada disebut kat sini makruh tahrim. Apa itu makruh tahrim? Hampir kepada haram. Sebagaimana rokok lah. Rokok ni asal usulnya makruh tahrim. Ya kan? Makruh tahrim. Tapi makruh tahrim ini hampir kepada yang haram. Maka jumhur ulama memutuskan, maka kerajaan Malaysia, Indonesia pun sama juga. Berarti rokok ni haram, itu saja. Ya, walaupun asal usulnya makruh, tetapi sedikit diistilahkan makruh tahrim. Makruh tahrim ini hampir kepada haram. Jadi maka jumhur ulama bersependapat
rukuk itu adalah haram, contoh. Dan ini juga dikatakan ada kalanya kita apa ni yang disebut makruh tahrim ni tadi, insya-Allah. Ya. Kita dah baca Fatihah belum? Dah kan? Okay. Kadang lupa. Okey. Bacaan ayat sajadah dalam solat dan waktu yang dilarang melakukannya. Okay. Menurut pengarang kitab Fathul Mu'in, faedah, bacaan ayat sajadah adalah diharamkan jika bertujuan untuk sujud sajadah dalam solat dan pada waktu yang dimakruhkan, iaitu sujud di luar solat pada waktu-waktu ini, dan hukumnya ialah makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh yang hampir kepada yang diharamkan, contoh. Bererti walaupun dalam surah As-Sajadah tu, dalam surah As-Sajadah, dalam Al-Quran ada 15 tempat kita ada isyarat boleh buat sujud sajadah. Ya, disunatkan untuk sujud sajadah. Tetapi itu adalah yang dikatakan ketika dalam solat, bukan semua surah itu boleh kita gunakan untuk tujuan buat sujud sajadah. Contoh macam hari Jumaat, pagi Jumaat, subuh Jumaat. Hanya yang disunatkan dan fadilatnya ialah surah As-Sajadah saja. Apa dia surah As-Sajadah? Saudara, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Am yaquluna fatarah. Kalau kita dengar itu, bermakna itu nak baca sujud sajadah, nak buat sujud sajadah. Maka kita berhati-hatilah ketika sujud sajadah, pasal imam nanti ketika sujadah, maka sampai tempat isyarat untuk sujud sajadah, imam terus Allahu Akbar. Dia tak ada rukuk, ya, terus sujud saja, dan sujud itu pun sekali sahaja. Ya, bacaan dalam sujud, sajada wajha lillazi khalaqahu sarwa wa saqqa bi hawli wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Katakan kita tak tahu nak baca, nak tak tahu apa bacaan, bertasbih pun boleh. Tak tahu bertasbih, takkan tak tahulah, mustahil tak tahu kan. Kalau kita tasbih subhanallah, itu tasbih lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar pun boleh. Ataupun diam seketika ikut imam dah. Tapi saya ada tengok buka dalam WhatsApp, ya. Ada juga dalam WhatsApp tu orang yang buat sujud sajadah, rukuk dulu pun ada juga. Itu tak tahu mana punya. Siapa yang bagi dalam apa tu? Dalam apa? Google, dalam Google. Saya ada buka dalam. Bukan WhatsApp, kalau WhatsApp orang bagi kan. Google ini ada buatan orang yang apalah. Ha? Dalam apa tu, saya buka dulu. Ada yang rukuk. Lepas tu, yang rukuk tak sujud-sujud pun ada. Imam bangun, dia pun ikut bangun gitu saja. Pun ada juga. Ya, wallahu alam, itu keadaan jahil lah. Tapi saya rasa kalau kita orang di Malaysia ni, ya, terutama orang di bandar-bandar, ya, yang selalu mengamalkan salat berjamaah waktu subuh, insya-Allah faham, ya dah. Tapi setengah kampung-kampung jarang. Orang buat sujud sajadah pun jarang. Ya dah. Di kampung-kampung. Bukan apa, setengah kampung. Dan begitu juga setengah orang pun tak tahu juga dia pun. Tapi kalau dia mengaji selalu apa, maka dia apa, tahulah itu apa sujud sajadah. Pasal ini terdapat sebagaimana kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ada juga, ya, orang Malaysia, orang Indonesia kebanyakanlah, ya, orang sujud ni dia rukuk dulu, buat sujud sajadah ni rukuk dulu pun ada. Ada yang rukuk lepas tu dia bangun, lepas tu baru dia sujud pun ada, macam-macam. Lepas tu dia kata, hari ni solat subuh 3 rakaat dia, gitu.
Solat subuh 3 rakaat hari Jumaat. Impossible 3. Berarti orang tu jahil, tak faham, ya. Pasal tu mari kita sama-sama kita belajar, berulang kaji semula, ya, insya-Allah, supaya kita jangan sampai tak tahu, biar kita tahu, ya. Madam hukum apatah lagi dalam solat, bab solat. Solat ini adalah tiang agama kita. Kalau kita katakan tiang kita tak kukuh, bagaimana kita nak meletakkan yang lain-lainnya, ya. Oleh itu mari kita sama-sama buat solat, belajar dengan sebenar-benarnya ketika buat sujud sajadah dan sebagainya. Okey. Ya, ini tadi apa yang dinamakan sujud di luar solat pada waktu-waktu ini dan hukumnya ialah makruh tahrim. Makruh tahrim itu dah di hampir kepada haram. Maksudnya dalam contohlah, kalau katakan kita bawa surah apa ni, Iqra tu tadi kan, dekat situ ada mengisyaratkan buat sujud sajadah kan. Tetapi kalau kita dalam solat ketika itu, bukan kita buat sujud sajadah, kita sujud biasa, bertasbihlah kita dalam sujud. Dan begitu juga kalau katakan saya nak katakan surah Iqra tu saya nak jadikan sujud sajadah untuk hari Jumaat, tak boleh. Ini masuk dalam guna makruh tahrim ini tadi. Ya, pasal ada setengahnya tahu surah sajadah tu panjang, banyak surah-surah lain yang pendek-pendek. Dia tak boleh, tak dapat fadilahnya. Fadilatnya kita sujud sajadah pada hari Jumaat itu tadi. Ya, pasal surah sajadah ni yang disunatkan hanya subuh Jumaat sahaja. Sujud Jumaat dan fadilat-fadilat dia tertentu. Ya, insya-Allah kita tekankan pada fadilat-fadilat ni yang akan datang. Okey. Okey. Oleh itu, solat akan terbatal disebabkannya berbeza dengan bacaan yang dibaca bertujuan untuk sujud dan selainnya yang mempunyai kaitan dengan bacaan itu, maka sujud tidak dimakruhkan sama sekali. Faham, ya? Contoh ginilah. Saya bawa imam tarawih. Saya jadi imam tarawih kan. Apabila menjadi imam tarawih, kita baca alif lam mim sampai habis 30 juzuk. Tapi apabila terkena dengan itu, kita boleh buat. Tapi bukan maksudnya kita sujud sajadah itu. Ya, tapi kita oleh kerana yang mengisyaratkan untuk buat sujud sajadah, maksudnya bukan untuk sujud sajadah macam kita hari Jumaat, pagi Jumaat nak tujuannya, ya. Pasal fadilat hari Jumaat tu lain sujud sajadah tu, ya. Tetapi kalau sekiranya kita dalam keadaan baca imam tu baca ketika dia bawa tarawih contohnya, kemudian tersempat dengan sujud sajadah, kemudian tu dia nak baca ayat tu terus sepatutnya kan, maka dia disunatkan untuk buat sujud dulu. Nah, lepas tu bangun semula, barulah dia sambung semula. Tidak dibolehkan kita mengatakan itu sebagai sujud sajadah, ataupun hari Jumaat pagi subuh Jumaat kita nak jadikan itu sebagai sujud sajadah, katakan, panjang sangat surah sajadah ni. Ya tak? Memang panjang, ya. Jadi kalau sekiranya itu yang kita nak ambil, yang pendek saja tujuan itu tidak dibenarkan, itu jadi makruh tahrim. Makruh tahrim hampir kepada yang haram, ya. Okay. Kemudian pengarang kitab lagi satu, ada setengah imam dia buat surah sajadah tu, dia lepas sujud sajadah
dia bangun lepas sujud sajadah tadi, sajadah wajah lillahi bangun tu disambung semua sebagian ayat tapi tak dihabiskan. Ada. Lepas tu dia buat rakaat yang pertama contoh. Rakaat yang kedua baru disambung semula itu. Itu pun sebenarnya solatnya tidak batal, tetapi fadilat yang sujud sajadah tadi, fadilat yang kita nak melakukan tadi tak dapat fadilat dia. Oleh kerana telah tersusun rapi, rakaat yang kedua kita baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faj'alnahu sami'an basira hingga akhir. Ya, memang panjang. Ya, panjang. Pasal itu ada fadilat dia. Tapi kalau itu hal atas tak habis, kita nak potong separuh pun boleh. Ya, 10 ayat pun boleh. 10 ayat pun boleh ataupun nak ambil 10 ayat terakhir pun boleh. Tapi bukan yang kita tadi yang apa? Surah sajadah tadi disambung ni, itu tak dapat fadilatnya. Yang dapatkan fadilatnya maka kita ambillah yang sama. Kalau kita agak panjang sangat, contohnya panjang sangat, orang nak bikin sekarang pukul 6 kan, masuk subuh katakan akan datang 6 lebih. Ya tak? Contohnya, maka tak bawa sujud sajadah pun tak mengapa. Pasal kita menghormati orang yang nak kerja. Kalau kata 5 minit nak semua, orang nak pergi cepat je, bawalah sabbih isma rabbikal a'la tu rakaat yang pertama, yang rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyah pun cukuplah. Itu pun dah panjang dah. Tak panjang taklah sepanjang surah sajadah. Tak. Boleh? Ada apa pertanyaan? Ada komen? Boleh komen. Kita bertukar pendapat sebenarnya. Okey. Cik, siapa nama? Lupa. Ya? Cik Malik. Oh, Cik Malik, ya. Betul? Cik Malik. Okey. Okey. Tak apa. Kita apa? Kau ada, ya Cik Malik ada belajar tempat lain begini-gini, macam mana keadaan, kita boleh counter balik. Jadi sebenarnya, ya betul, pasal sebenarnya ilmu itu luas. Ada luas. Sebagaimana yang saya katakan, ada orang dia kata dia mengaji di mana? Yaman. Dia kata dia tengok orang Malaysia apabila pergi ke tempat perjanjian, ketika Rasulullah nak pergi ke Mekah, apa? Di Mekah. Tempat perjanjian. Udaibiyah. Perjanjian Udaibiyah. Di Udaibiyah, di Masjid Udaibiyah. Kebanyakan kita kan buat mikat kat sana kan, di Udaibiyah. Kalau ada Rusia dibagi percuma 3. Pertama boleh sampai, kedua dari Udaibiyah, ketiga daripada Jaronah. Itu Andalusia selalu bagi. Tapi kalau Filkrat Travel 4. 1 dari Tanaim. 1. Okey, itu dia punya apa. Okey. Di Udaibiyah apa dia katanya? Dia kata sebagaimana dia membaca kitab, dia tengok orang Malaysia kenapa di Udaibiyah, Masjid Udaibiyah ada solat asar. Lepas solat asar, dia pakai ihram, dia buat solat sunat ihram, katakan. Ya, pakai ihram, solat sunat ihram lagi ke situ. Sedangkan dia sudah solat asar. Dia kata tak perlu kita solat ihram lagi. Sebab dia kata solat asar dah mencukupi itu. Saya kata, dia kata mengikut panduan kitab dia dalam Iqna, cerita. Okey. Lepas tu saya bukan cabar, saya cakap okey, mari kita boleh jumpa tuan, tinggal di mana?
Kalau tuan tinggal di Kuala Lumpur, kita jumpa di Masjid Negara dan tuan bawa kitab Iqna' tuan dan saya bawa kitab Iqna' saya. Iqna' saya, Iqna' bahasa Arab juga yang kuning kita. Kitab kuning, kitab dulu-dulu. Saya kata, kitab dulu. Pasal itu saya belajar sejak tahun 68 gitu. 68. Tapi saya mengaji di pondok sejak tahun 63 kata tu. Pasal tu sebab apa saya berani mencabar. Saya Iqna' tu di pondok 2 kali khatam, di Kolej Islam sekali khatam. Pasal di Kolej Islam memang fiqahnya Iqna' tu, tebal ni tu. Tu saya cabar. Kalau tuan tinggal di Selangor ataupun di Shah Alam, kita boleh jumpa di Masjid Negeri Shah Alam tu. Jadi insya-Allah itu. Lepas seminggu saya kontak balik, dia tak jawab. Lepas seminggu saya kontak balik, jawapan dia, terima kasih atas pencerahan tuan. Pasal sebelum tu saya dah berkomunikasi dengan dia. Saya kata, kita solat asar, kalau kita solat asar yang diharamkan selepas solat asar, solat apa dia? Solat rawatib. Tapi kalau solat sunat yang mempunyai hak masing-masing, contohnya solat tahiyatul masjid, solat sunat tahiyatul masjid, boleh. Solat sunat jenazah, boleh. Solat qada, boleh. Solat ini oleh kerana ini kita nak ihram, ada hak dia. Ya tak? Kan ada solat sunat ihram kan? Kata saya tunjuk orang-orang yang baru balik Mekah. Jadi dia sentiasa ingat. Ini orang yang pernah umrah pun mesti diingat. Dia dah. Jadi sunat. Sunat bermakna dibolehkan. Ya. Lepas subuh. Kan? Lepas subuh kata haram solat sunat rawatib yang diharamkan tu. Tapi solat yang tertentu nak musafir contohnya. Lepas subuh nak musafir. Boleh. Lepas asar nak musafir boleh buat solat sunat musafir, ada haknya masing-masing. Ya, solat sunat qada pun boleh. Malahan setengah ulama mengatakan, kalau katakan kita mengamalkan, sentiasa mengamalkan solat sunat sebelum subuh, di maknanya bukan solat, di mana solat sunat fajar. Solat sunat subuh tu solat sunat fajar orang kata. Ya dah. Sebelum subuh lah kan. Tapi bukan disebut di qabliyah. Pasal bukan qabliyah, pasal dia bukan diistilahkan qabliyah. Itu solat sunat subuh. Itu diistilahkan solat sunat fajar. Contoh, tiba-tiba ya, katakan Cik Malik katakan, dia dah biasa mengamalkan tu. Tiba-tiba sampai ke sini imam dah baca surah dah. Kan? Dah baca Fatihah lah, dah takbiratul ihram. Mana nak sempat solat sunat lagi kan? Maka itu juga boleh diqadakan selepas subuhnya nanti. Ya, diqadakan usolli sunatan subhi qada lillahi taala lah, ya. Bermakna kita qada yang tadi. Itu yang kita amalkan. Tapi kalau sekali-sekala tidak ada fadilat yang sedemikian. Okey. Boleh. Boleh kan Cik Malik? Ya? Okey. Dia ada apa pertanyaan? Muslimah ada tanya. Muslimah usah malu. Muslimah tanya usah malu bab solat ni. Banyak apa ni ya? Itulah orang yang rajin tanya dulu dah tak ada dah. Ada 2-3 orang dulu rajin tanya. Jarang datang. Yang selalu saya banyak yang pertanyaan dikundang. Muslimah itu ramai. Memang banyak pertanyaan dikundang. Okey, di Kerinci ketika kuliah subuh ramai muslimah bertanya. Ya, okey. Yelah, maklum kok tak kena lagi ya dah. Tak apa, insya-Allah. Kalau katakan akan datang, segan nak bercakap, tulis bagi siapa-siapa bagi insya-Allah. Ya, ataupun muslimah boleh WhatsApp kat saya. Ya, nombor telefon saya tahu tak? Muslimah tahu kan? Tanya AJK sini tahulah. WhatsApp, WhatsAppnya kita boleh. WhatsApp kita gunakan untuk majlis ilmu maksudnya. Ya. Ada. Okey.
Selainnya ada. Okay. Kemudian pengarang kitab Al-I'anatul Talibin menghuraikan kata-katanya. Kata-katanya, bacaan ayat sajadah adalah haram semata-mata bertujuan untuk sujud. Semata-mata untuk sujud sahaja, maka itu haram. Maksudnya, kita nak buat sujud sajadah menggunakan ayat-ayat yang lain. Tapi yang mengatakan kan ada 15 tempat. Selain daripada surah As-Sajadah tadi. Surah As-Sajadah memang itu letaknya, kegunaannya. Katakan tujuan kita nak buat sujud sajadah. Contohlah, bukan hari Jumaat, ya, hari biasa. Contoh, katakan saya jadi imam satu tempat, nak tunjukkan tera saya lah, konon. Ya, lepas tu saya buat surah sajadah yang lain lah. Lepas tu bukan hari Jumaat. Lepas tu saya buat sujud sajadah. Maka itu diistilahkan haram. Ya, okay. Untuk tujuan sujud sajadah tadi. Satu haramnya, bukan tujuannya. Yang keduanya, nak menunjuk-nunjuk, katakan. Ya dah. Menunjuk tera ke dan sebagainya, ya. Contoh. Ada sekalinya, setengah imam tu nak menguji keadaan orang tempat tu, faham tak faham. Pun ada juga. Macam-macam manusia ni. Ya. Okay. Ini saya berpendapat di Indonesia. Macam ujian-ujian ni, menguji sesuatu tu di Indonesia. Tapi itu haram tujuannya, ya. Jangan nak menunjuk tu, nak menguji itu pun dah satu haram. Menunjuk dah satu haram, ya dah. Banyak perkara yang haram. Jangan menunjukkan kata kita tera, contoh. Sebagaimana Bilal bin Rabah, dan ada orang pemuda suaranya lebih sedap daripada Bilal. Banyak kali dia nak minta azan pada Rasulullah. Rasulullah tak bagi. Ya dah. Tunggu suara dia. Last sekali Rasulullah bagi. Ya dah. Penghabisan sekali Rasulullah bagi. Tiba-tiba, maka satu ketika lepas subuh tu, malaikat pun turun. Ya dah. Ditanya, tadi tak solat subuh ke? Kata, apa tak solat subuh? Muazzin pun suara sedap tadi. Kenapa tak dengar sampai ke atas? Tu dia. So, suara Bilal ni, walaupun pasal itu, dia sampai ke atas. Bukan suara Bilal saja, tapak Bilal pun di syurga. Tu dia. Jadi orang siapa yang suara tak sedap, tapi dia nak azan secara ikhlas, silakan azan. Jangan malu dan segan sebab tak sedap. Ya, dengan janji keikhlasan hati dia. Keikhlasan hati, insya-Allah Allah apa. Nah, jadi itulah. Setelah Rasulullah wafat, Bilal tak nak jadi. Ya dah, sebab apabila nak azan saja dia teringat Rasulullah. Apabila nak azan saja dia teringat Rasulullah. Maka kat situ dia menarik diri sebagai Bilal ketika ya dah. Okey. Sikit lagi ya. Isyak pukul berapa? 8.45 ya. Ya, sikit bila ya. Saya nak habiskan ni. Saya sampai sini bawah ni. Okey. Dan yang talibin. Bacaan ayat sajadah adalah haram semata-mata bertujuan untuk sujud. Iaitu dalam solat selain solat subuh pada hari Jumaat dengan membaca surah Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Pasal kita faham aja kalau kita sebut Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu surah Al-Baqarah, maka bukanlah sujud saja dah, ya dah. Pasal ada kalinya saya kalau baca subuh saya baca Alif Lam Mim daripada surah Al-Baqarah tu dan sampai sebahagiannya. Okey. Selalu kalau saya bawa Alif Lam Mim sujud bukan untuk hari Jumaat, hari biasa, subuh biasa, maka rakaat yang kedua saya bawa surah Taubah ayat yang
terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Ya tak? Tu. Tu. Okey. Jika tidak dilakukan dengan dibaca dalam solat subuh pada hari Jumaat, maka sujud tidak diharamkan. Okey. Apa? Sekiranya seseorang itu membaca dalam solat subuh ini suatu surah selain surah Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi, itu bertujuan untuk sujud, lalu dia sujud dengan sengaja dan mengetahui akan hukum perbuatannya itu, solatnya batal di sisi Imam Samsuddin Al-Ghamri. Faham ya? Katakanlah saya ni hari Jumaat kan, contohnya nak baca surah As-Sajdah tu panjang contohnya. Saya bawa lah apa ni tadi yang pendek, Iqra contohnya. Tapi dengan tujuan nak baca sujud sajadah, maka itu hukumnya haram, tak boleh. Ya, bukan tempatnya. Okey ya. Jadi oleh itu, tetapi solatnya tidak batal, cuma hukumnya haram ya. Solatnya tidak batal tapi hukumnya haram di sisi Ibnu Hajar kerana waktu tersebut solat subuh pada hari Jumaat merupakan waktu untuk melakukan sujud secara keseluruhannya. Maksudnya keseluruhannya dalam sujud sajadah tadi. Pasal itu apa? Cik Razak je. Farid? Malik. Suruh. Asyik lupa je Cik Malik. Oh, nak masukkan dalam memori komputer. Cik Malik. Oh, Raja. Malik. Okey ya. Yang sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ya, yang katakan kalau katakan kita ini banyak ni setengah tempat, bukan apa, tempat saya pun ada. Sebab saya apa cerita kat sini, ketika saya di Lumut dulu tahun 78, setelah saya balik dari US, kemudian itu saya jadi imam di Masjid Setiawan. Ketika itu Allah yarham Tok Pengulu Lumut tu berjamaah kat situ. Pasal Tok Pengulu Lumut kat sana pun ahli agama, dia selalu ceramah agama juga. Maka dia tegur saya. Tegur macam mana? Itu tidak sempurna. Ya, pasal kalau katakan saya bawa surah sajadah tadi, selepas sujud, saya bangun, ambil sebahagiannya balik untuk rakaat pertama. Lepas tu, jadikan rakaat kedua saya baru habiskan tadi. Contoh kan tadi kan. Maka itu tidak dapat fadilatnya. Jadi, fadilat yang keduanya, yang sebenarnya rakaat yang kedua, yang rakaat pertama kena surah As-Sajdah tadi dihabiskan. Rakaat yang kedua, bawalah hal ata lal insani hinu min dari, sama ada ambil 10 ayat awal atau 10 ayat akhir atau sebahagian pun ada. Tapi selalu saya ambil separuh tu je. Ya, itu tak kisah, boleh. Ya, baru itu dapat fadilat dia tadi. Ya, ya, Cik Malik, ingat saya. Okey. Sujud. Kata-katanya dalam solat dalam solat atau pada waktu yang dimakruhkan tidak termasuk dalam bahagian ini ialah suatu keadaan apabila seseorang itu membacanya ayat-ayat sajadah pada tempat selain daripada dua tempat ini dan dengan tujuan untuk sujud semata-mata, maka itu tidak diharamkan. Disebutkan dalam kitab
at-tufah, iaitu at-tufah al-muhtaj, ya. Sesungguhnya tujuan untuk sujud semata-mata tidak akan memberikan sebarang kesan di luar solat dan di luar waktunya yang dimakruhkan kerana dia melakukan suatu ibadah yang tidak dilarang padanya, berbeza dengan keadaan yang disebutkan di sebelum ini tadi. Okay. Jadi sampai ini dulu saya buat soal jawab. Okay. Apa yang dimaksudkan kat sini? Kejap ya. Hari ini 28 ya. Okey, apa yang maksudnya kat sini tadi? Kalau katakan kita memang katakan buat sujud sajadah, surah sajadah, contohnya Iqra bismi rabbika, tu hujungnya itu menunjukkan untuk sajadah kan? Tapi bukan tujuan untuk buat sujud sajadah, maka kita sujud biasa saja, maka itu tidak diharamkan dan tidak makruh. Ya, jadi itulah kita. Dan ada kalanya kalau kata kita terawih contoh, memang buat surah daripada juzuk pertama contoh kan, kena pula tersentuh dengan bab sujud sajadah tadi, surah sajadah, bukan surah sajadah, bab apa? Ayat sajadah, surah sajadah. Ayat sajadah lain ceritanya ya. Surah sajadah ialah Alif Lam Mim. Ya dah. Tapi ayat sajadah ada 15 tempat dalam Al-Quran tadi. Contohnya kalau itu tidak menjadi apa-apa tapi bukan tujuan untuk sujud sajadah tadi. Okey? Ada apa pertanyaan? Ya? Dah. Bab solat, kalau tak tersentuh ini juga, boleh juga katakan. Cik Karim, ada pertanyaan? Tuan? Okey. Ya? Okey. Ada? Ada yang lain? Okey. Jadi dah 55. Maka kalau tak ada pertanyaan, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung yang minggu akan datang, insyaAllah. Ya. Kemudian di minggu akan datang, ingat saya nak sentuh semula yang dalam 5 minggu saya nak pakai slide. Yang pertama saya nak sentuh rukun solat. Walhal mula-mula saya masuk kat sini dulu, saya sedar mengajar bab dalam rukun solat kan. Tapi macam Cik Malik tak ada lagi masa tu kot. Yang mula-mula. Jadi ya, yang lain-lain tu Cik Karim pun tak ada. Ada. Jadi nanti saya nak gunakan tu balik dan saya bagi nota. Apa yang rukun dalam solat, ada 15 rukun. Kemudian terbahagi kepada 3 rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Ya nah. Apabila sebut rukun, maka kita tidak mencampurkan rukun, solat kita tidak sah. Tetapi ada kecuali dia, contohnya berdiri rukun kan? Rukun. Berdiri rukun, tetapi tak mampu berdiri boleh duduk, tak mampu duduk boleh baring, tak mampu baring sampai isyarat sekalipun. Ya, jadi syaratnya solat ini tak boleh ditinggalkan. Tetapi kalau katakan orang tu mampu berdiri, memang boleh lari ke sana sini, tapi solatnya dia nak duduk saja, maka tidak sah, tidak sempurna solatnya tadi. Ya, dan begitu juga apa yang kita nak sentuh, kesempurnaan solat tadi. Ya, kesempurnaan solat. Apa yang dinamakan kesempurnaan solat? Contohnya
Nah, saya tak bawa sujud doa iftitah. Solat saya sah tak? Sah. Tapi kurang sempurnanya. Itu yang dikatakan satu persatu. Saya tidak bertasbih ketika rukuk. Cuma sekadar berhenti seketika nak dapatkan tamakninah saja. Sekadar subhanallah. Sah tak? Sah. Tetapi kurang sempurna. Ya, jadi insya-Allah dia akan datang kita sentuh semula dan begitu juga dalam bacaan-bacaan Fatihah dan sebagainya. Dan saya akan highlightkan, tapi boleh jadi minggu depan tak dapat highlightkan bacaan Fatihah Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, ya. Saya suka menggunakan Datuk Hasanuddin Al-Hafiz punya bacaan-bacaan Fatihah. Pasal dia sependapat dengan guru asal saya. Dia apa? Datuk Ishak Bahrum dulu. Pasal Datuk bekas Mufti Selangor dulu, dia mengajar saya sebelum jadi Mufti lagi, sejak tahun 62. Ya. Ketika di Mahad Samuddin gitu. Okey, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelemahan dan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdilana biham jamil hajat wa tutahhiruna biham jamil sayya wa tarfa'una biham indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata ala zal majlis. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqum min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.